marilah sama-sama kita memberikan sepenuhnya tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual dan leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Jangan Mengundang Persengketaan. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, dalam konteks masyarakat majmuk halal dalam Islam menuntut sikap dan perilaku menghormati antara manusia. Melaksanakan halal sebagai tuntutan fitrah juga menuntut suatu bentuk tanggungjawab tanpa membezakan status sosial, ekonomi atau politik sesuai dengan situasi kepelbagaian, kewujudan orang lain, meskipun berlainan bangsa dan budaya hidup. Banyak negara di dunia menghadapi nasib malang dalam menerima situasi kepelbagaian apabila hidup rakyat sentiasa terhimpit dengan pergolakan sesama warganya. Pelaksanaan fiqh ta'ayush memerlukan keterlibatan yang aktif oleh semua pihak bagi menjamin keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia khususnya. Muslimin yang dirahmati sekalian, isu halal sentiasa berdepan dengan isu-isu yang melibatkan kepentingan awam dan isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, apabila berhadapan dengan perkara ini, semua pihak perlu memainkan peranan penting dan bertanggungjawab mengekalkan keharmonian dengan mengelakkan timbulnya apa-apa situasi yang membawa kepada salah sangka dan persengketaan. Baru-baru ini pada 14 Disember 2023, tular di media sosial isu tidak dibenarkan menulis ucapan selamat hari Krismas di atas kek oleh sebuah syarikat yang disebar luas tanpa diselidiki tentang andaian dan prasangka akibat kenyataan yang dimuat naik dan disebarkan ini. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingatkan bahawa situasi sebegini tidak wajar berlaku untuk sebuah masyarakat yang saling hormat menghormati dan mencintai keamanan. Isu persijilan halal yang dipolemikkan telah memberi persepsi negatif masyarakat bukan Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Sedangkan Islam adalah agama yang tidak memaksa dan menekan dengan kekerasan bagi seseorang itu untuk menerimanya. Malah kedudukan orang bukan Islam tidak ada bezanya dari orang Islam atas dasar kemanusiaan sejagat, kebebasan beragama, kedaulatan undang-undang dan keadilan ilahi. Setiap warga, pihak dan kelompok masyarakat perlu waspada daripada membuat andaian sendiri, menjadi pencetus provokasi, penabur fitnah ataupun pembakar api permusuhan sehingga mengakibatkan suasana tidak aman dan huru-hara di dalam masyarakat. Sikap waspada dalam perkara sebegini sangat diperlukan supaya tidak mencemarkan agama Islam dan menjadikan Islam disalah faham dan mencetuskan perbalahan. Ketahuilah bahawa agama Islam sangat mementingkan keharmonian sesama insan. Ajaran Islam menekankan hubungan baik bukan sahaja dengan saudara seagama, malah kepada orang bukan Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, mimbar juga sering mengingatkan, janganlah berprasangka buruk, jangan menyebarkan semua perkara yang kita tahu, lebih teruk lagi apabila ia suatu yang tidak dapat dikenal pasti. Sesungguhnya orang yang bercerita ataupun memanjangkan semua yang diketahuinya boleh membawa kepada pendustaan, malah menimbulkan permusuhan yang lebih besar. Hadis daripada Hafs bin Asim radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta apabila dia menceritakan setiap perkara yang didengarinya tanpa tabayyun atau tanpa usul periksa. Hadis riwayat Muslim. Dengan itu jangan sesekali menyebarkan perkara yang tidak pasti
ataupun bertindak melulu sehingga mengeluarkan kenyataan tanpa teliti dan usul periksa. Natijahnya hanyalah prasangka, kerugian dan permusuhan. Perkara berkaitan agama adalah antara isu-isu yang disepakati bersama sebagai isu sensitif yang tidak boleh dipermainkan. Bahkan jangan sesekali diperkecilkan kerana ianya hanya membangkitkan kegelisahan rakyat, mencetuskan huru-hara dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Jangan suka melaga-lagakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jangan jadikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara sebagai taruhan dalam memperolehi kepentingan individu ataupun kumpulan tertentu. Dalam Islam, seseorang Muslim itu ialah orang yang menyelamatkan kaum muslimin yang lain daripada kesan keburukan lisan dan tangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-58 bahawa dosa amat nyata apabila wujud individu yang melaga-lagakan orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang tidak dilakukannya. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kejadian manusia dengan kepelbagaian adalah sunnatullah dalam penciptaannya. Manusia itu pelbagai rupa, warna, perwatakan dan bangsa. Bahkan tabiatnya pelbagai, walau datangnya dari negara yang sama, bangsa dan keluarga yang sama. Hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadri al-ard, faja'a minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad, wa baina dhalika was-sahl wal-hazn wal-khabith wal-tayyib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam daripada satu genggaman tanah, daripada sekalian tanah di seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam lahir sesuai kadar ataupun jenis tanah bumi. Ada antara mereka yang berkulit merah, putih dan hitam, dan ada antara mereka yang bersifat lembut, kasar, jelik dan baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa manusia menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dengan pelbagai warna kulit, perwatakan, bahasa dan bangsa agar saling mengenali, saling berbincang dan saling hormat menghormati. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyadari bahawa rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan adalah adaptasi sosial masyarakat yang bertujuan memelihara perpaduan dan keharmonian masyarakat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa fitnah, propaganda atau prasangka jika tidak ditangani dengan sebaiknya hanya akan mengundang kebinasaan kepada masyarakat dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umumnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksa. Surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Oleh itu, para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan diri, menjaga kebersihan diri dan sekitar, jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelak penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutamanya jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti imarah di masjid dan di surau, dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أجب العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamka ya dhal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Filastin dan di mana sahaja mereka berada. Hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini ya Allah. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Filastin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh-Mu. Ya Allah, binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Filastin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami daripada tergolong dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadha al-waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء